COVID-19 telah diklasifikasikan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia sebagai pandemik yang menimbulkan ancaman semasa kepada manusia. Pandemik ini telah berjaya memaksa penutupan global beberapa aktiviti termasuklah aktiviti pendidikan. Pembelajaran jarak jauh melalui sistem e-pembelajaran telah menjadi satu keperluan yang mendesak dan amat diperlukan akibat daripada pandemik COVID-19 tersebut. Konsep pendidikan tradisional telah berubah secara radikal sejak beberapa tahun kebelakangan ini apabila dunia dilanda wabak tersebut. Pendidikan dalam talian berasaskan perkhidmatan internet telah berkembang dengan mudah diakses dan meluas serta memudahkan sistem pembelajaran walaupun semasa pandemik yang menghalang pendidikan di peringkat global. Kolej dan universiti yang menggunakan sumber dalam talian untuk melanjutkan kerjaya akademik mereka adalah melalui program perisian seperti Zoom dan juga Microsoft Teams. Walaupun norma baru ini membenarkan pembelajaran secara bersemuka, tetapi terdapat juga ramai pelajar memilih untuk belajar secara dalam talian berbanding pembelajaran secara bersemuka. Hari ini semua orang mempunyai akses kepada perkhidmatan kepada pendidikan berkualiti pada bila-bila masa dan di mana saja mereka mahu selagi mereka mempunyai capaian internet. Bagi bahagian sorotan literature, kumpulan kami akan membincangkan kajian lepas yang sangat bantu dalam menyokong penyelidikan kami. Yang pertama, seperti dibincangkan oleh Siti Azura binti Abdul Hassan, Suzana binti Zainal Abidin dan Zulkarnain bin Hassan 2021, Indra Saleh, Muhammad Faisal Jamaluddin, Nur Syahidah Muhammad Safi'i dan Julia Muhammad Yusof 2021, Muhammad Anwar bin Abdul Rahman dan Irda Yumiza binti Ibrahim 2010 dan M. Kaziva 2021 yang telah membincangkan bahawa keberkesanan pelajaran secara dalam talian bergantung kepada peranan pensyarah dalam memberi maklum balas secara aktif kepada pelajar dan penggunaan teknologi e-pembelajaran dan juga pembelajaran atas talian memberi pelajar lebih banyak fleksibiliti bagi menjalankan pengajian mereka. Bagi yang kedua, menurut Azlina binti Mursyidi, Hanim binti Muhammad Haid dan Azura Hani binti Bahari 2020 dan Agatha F. Umbid 2016, faktor fleksibiliti bergantung kepada kesenangan pelajar mengatur masa belajar dan juga kesenangan mereka untuk mendapatkan maklumat penting secara dalam talian dan juga mudah difahami. Bagi yang terakhir adalah penelitian oleh Noraznida binti Hussein 2020, Siti Nurlailiyah Ibrahim, Yusmaria Muhammad Yusof dan Zulkarnain Hassan 2021 dan Sujen Chen dan Edward J. Capresso 2004 yang memberi pandangan bahawa sikap individu adalah kuat dipengaruhi oleh personaliti individu tersebut dalam melaksanakan sesuatu perkara dan pencapaian dan penerimaan seseorang terhadap pembelajaran atas talian seperti kesetiaan belajar terhadap pembelajaran atas talian, sikap positiviti pelajar dalam pembelajaran dalam talian dan juga kecenderungan pelajar dalam berkomunikasi. Berdasarkan kerangka teori dan gambar rajah ini, terdapat 3 faktor yang dikenal pasti bagi kajian ini iaitu keberkesanan pelajaran, fleksibiliti pelajaran dan juga personaliti. Untuk faktor pertama, keberkesanan sesuatu pembelajaran atas talian itu bergantung kepada peranan pensyarah sebagai motivasi pelajar beserta penggunaan teknologi e-pembelajaran juga membantu meningkatkan keberkesanan pelajar belajar secara dalam talian. Selain itu, dari segi fleksibiliti pula, pembelajaran atas talian memberi pelajar lebih banyak fleksibiliti bagi menjalankan pengajian berbanding dengan pembelajaran secara bersemuka. Sebagai contoh, masa dan juga kemudahan mendapatkan sumber maklumat yang lengkap dengan mudah. Manakala kesediaan pelajar terhadap pembelajaran atas talian, personaliti positif yang membawa sikap dan motivasi yang baik beserta keyakinan mereka terhadap pembelajaran dalam talian antara faktor yang membentuk personaliti mereka untuk memilih pembelajaran secara dalam talian. Seterusnya, hipotesis kajian. Berikut adalah hipotesis kajian yang diuji di dalam kajian ini, iaitu H1, terdapat hubungan antara keberkesanan pelajaran dengan pemilihan pembelajaran atas talian. H2, terdapat hubungan antara fleksibiliti pelajaran dengan pemilihan penerimaan pembelajaran atas talian. Dan H3 iaitu terdapat hubungan antara personaliti dengan penerimaan pemilihan pembelajaran atas talian. Yang bahagian seterusnya ialah metodologi kajian.
Kajian ini adalah satu kajian kualitatif yang menggunakan soal selidik dan analisis kandungan teks sebagai kaedah pengumpulan data. Data primer diperoleh daripada maklum balas responden melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada 100 pelajar UKM Bangi. Borang soal selidik terbahagi kepada 3 bahagian iaitu demografi responden, faktor yang mempengaruhi pemilihan jenis mod pengajian dan tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran atas talian. Data ini akan dianalisis menggunakan kaedah statistik deskriptif seperti mean, mode dan median. Selain itu, kajian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri daripada artikel-artikel kajian lepas berkaitan dengan tajuk kajian. Artikel-artikel ini akan dianalisis menggunakan kaedah analisis kandungan teks untuk mengenal pasti hubungan dan isu-isu yang berkaitan dengan kajian. Secara kesimpulannya, kajian ini menggunakan kaedah soal selidik dan analisis kandungan teks untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Data primer diperoleh melalui borang soal selidik yang diedarkan kepada pelajar UKM Bangi, manakala data sekunder diperoleh daripada artikel-artikel dalam kajian lepas. Kaedah statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data primer, manakala kaedah analisis kandungan teks digunakan untuk menganalisis data sekunder. Dari segi dapatan kajian, seramai 48 orang pelajar telah menjadi kami punya responden kajian. Jadi berikut adalah analisis demografi responden kajian kami. So dari segi jantina, majoriti responden adalah perempuan, iaitu seramai 29 orang atau 60.4%. Bagi kategori umur pula, kategori umur yang paling tinggi adalah kategori di antara 23 hingga 37 tahun, manakala julat umur yang mendapat bilangan responden terendah adalah 13 hingga 17 tahun. Manakala bagi tahap pendidikan pula, majoriti responden kami terdiri daripada pelajar sarjana muda, iaitu seramai 29 orang atau 43.3%, dan terdapat seorang pelajar yang mempunyai tahap pendidikan PhD dan merupakan tahap pendidikan yang mempunyai bilangan responden yang terendah. Akhir sekali adalah mod pengajian. Jadi mod pengajian yang mendapat responden yang tertinggi iaitu adalah mod pengajian secara sepenuh masa, iaitu seramai 26 responden ataupun 54.2%. Manakala mod pengajian yang mendapat bilangan responden tersikit adalah mod pengajian konvensional, iaitu secara bersemuka hanya 4 responden bersamaan dengan 8.3%. Okey, seterusnya adalah dapatan kajian kebolehpercayaan Cronbach Alpha bagi setiap pemboleh ubah tidak bersandar yang terdiri daripada 3 faktor, iaitu faktor keberkesanan, faktor flexibility dan juga faktor personality. Jadi secara umumnya ketiga-tiga faktor ini mempunyai tahap kebolehpercayaan Cronbach Alpha yang melebihi daripada 0.5. Okey, dan faktor keberkesanan memperoleh Cronbach Alpha yang tertinggi berbanding dengan 2 faktor yang lain, iaitu 0.75, manakala faktor personality memperoleh nilai Cronbach Alpha yang terendah, iaitu sebanyak 0.653. Jadi nilai yang diperoleh daripada Cronbach Alpha ni menunjukkan bahawa ketiga-tiga faktor ini mempunyai kebolehpercayaan terhadap hasil kajian. Okey, seterusnya adalah dapatan kajian kebolehpercayaan Cronbach Alpha bagi pemboleh ubah bersandar, dependent variable, dengan setiap pemboleh ubah tidak bersandar, independence variable. Jadi ujian kebolehpercayaan antara DV dengan IV keberkesanan, nilai yang diperoleh adalah 0.835. Nilai yang sangat tinggi menunjukkan bahawa hasil dapatan kajian boleh dipercayai. Kemudian antara DV dengan IV flexibility, nilainya adalah 0.723, dan juga akhir sekali antara DV dan IV personality adalah 0.509. Hubungan antara DV dan IV personality mempunyai reliability statistik yang terendah berbanding 2 faktor yang lain, iaitu 0.509, menggambarkan hasil boleh dipercayai tapi pada kadar yang rendah. Seterusnya adalah analisis faktor commonalities dan compound matrix terhadap setiap independent variable. Okey, yang pertama adalah faktor keberkesanan. Jadi daripada 3 soalan keberkesanan tersebut, soalan keberkesanan yang kedua memperoleh nilai
extraction commonalities yang terendah iaitu 0.545. Walau bagaimanapun, nilai komponen metrik bagi setiap soalan keberkesanan daripada nombor 1 sampai nombor 3 semuanya melebihi 0.5. Tetapi faktor keberkesanan yang kedua memperoleh nilai yang terendah iaitu 0.378, walau bagaimanapun masih boleh dipercayai dan masih mempunyai hubung kait. Okey, soalan bagi faktor flexibility pula, komponen matrix. Nilai flexibility bagi soalan 1 hingga 3 kesemuanya memperoleh nilai yang lebih tinggi daripada nilai 0.7, dan commonalities-nya pula soalan flexibility yang pertama memperoleh nilai extraction yang terendah iaitu 0.578 sahaja. Bagi faktor personality pula, nilai commonalities bagi faktor daripada 3 soalan, personality 1 hingga 3, soalan berkaitan personality 2 dan 3 mempunyai nilai extraction terendah iaitu personality 2 0.525, manakala personality 3 memperoleh 5.10. Nilai komponen matrix bagi faktor personality ini ketiga-tiganya memperoleh nilai yang sangat bagus iaitu lebih daripada 7, dan nilai faktor personality yang pertama memperoleh nilai yang tertinggi iaitu sebanyak 0.868. Okey, baiklah. Seterusnya adalah analisis faktor commonalities dan komponen matrix di antara dependent variable dengan setiap independent variable. Jadi yang pertama adalah faktor keberkesanan dengan dependable variable. Jadi daripada perbandingan antara keempat-empat ini, soalan keberkesanan yang kedua memperoleh nilai extraction commonalities yang terendah iaitu 0.548. Dan dari segi komponen matrix pula, kesemua soalan IV dan juga DV memperoleh nilai yang tinggi iaitu lebih daripada 0.7. Okey, bagi faktor keberkesanan pula terhadap dependable variable. Okey, dependable variable memperoleh nilai extraction yang terendah iaitu sebanyak 0.448. Walau bagaimanapun, nilai ini adalah nilai minimum bagi nilai commonalities, menggambarkan bahawa terdapat juga maklumat yang boleh diekstrak daripada soalan-soalan flexibility dengan dependable variable. Maksudnya masih wujud lagi hubungan dan perkaitan. Manakala bagi nilai komponen matrix pula, kesemuanya memperoleh nilai yang tinggi melebihi daripada 0.5, menggambarkan dependable variable dan flexibility adalah reliable dan dapatan kajian boleh diterima. Okay, bagi faktor personality pula dan juga dependable variable, setiap daripadanya memperoleh nilai extraction yang tinggi iaitu lebih daripada 0.7. Manakala dari segi komponen matrix, dependable variable memperoleh nilai yang terendah iaitu 0.151. Seterusnya adalah statistik inference. Yang pertama kita menggunakan regression value. So, regression value kami dapati kami memperoleh nilai regresi iaitu 0.598 yang menggambarkan 59.8% variance daripada dapatan kajian ini telah dijelaskan berdasarkan dapatan kajian. Manakala nilai standard error of the estimate adalah 0.933 iaitu 93.3%. Bukanlah datang daripada mean populasi yang sepatutnya, dia berada di luar mean populasi. Bagi hujah ANOVA terhadap 3 pemboleh ubah tidak bersandar pula, nilai signifikan ataupun p-value diperoleh kurang daripada 0.01, menunjukkan bahawa hasil dapatan kajian ini adalah kebarangkalian dapatan kajian itu untuk salah atau tidak tepat hanyalah 1/1000. Manakala nilai F adalah lebih besar daripada 1 iaitu 21.859.
Bagi analisis koefisien dependable variable terhadap 3 pemolik ubah tidak bersandar, faktor keberkesanan memperoleh nilai signifikan yang terendah iaitu 0.001, menunjukkan bahawa hasil dapatan kajian daripada soalan keberkesanan dengan dependable variable, chances dia untuk berlaku dapatan kajian yang tidak tepat hanyalah 1/1000, manakala flexibility dan personality memperoleh nilai signifikan yang sangat tinggi, terutama flexibility iaitu 0.81%, menunjukkan bahawa sebanyak 81% hasil dapatan kajian daripada soalan flexibility ini adalah kebarangkalian dia adalah 81% adalah tidak tepat, manakala faktor personality hanyalah 10.9% sahaja tidak tepat. Kesimpulannya, didapati faktor-faktor utama yang mempengaruhi pemilihan pelajar prasiswaza UKM untuk mempelajari pembelajaran dalam talian adalah kerana jarak dari tempat pengajian, jadual kuliah yang tidak serasi, kesukaran pengangkutan dan juga penjimatan kos. Di samping itu, pemilihan pembelajaran dalam talian secara sepenuh masa seharusnya tidak menjejaskan kualiti graduan UKM. Pelajar yang mengambil pendekatan pembelajaran dalam talian secara sepenuh masa mendapat manfaat sama dalam pembangunan akademik dan profesional. Walau bagaimanapun, pengalaman pembelajaran yang berkualiti bergantung kepada beberapa faktor seperti komunikasi dua hala, pemahaman pensyarah, maklum balas pelajar dan teknik komunikasi yang berkesan. Bukan itu saja, pelajar UKM boleh memaksimumkan kelebihan pembelajaran dalam talian dan dengan mengekalkan keberkesanan pendekatan ini. Oleh yang demikian, pensyarah sewajarnya mendapat maklum balas daripada pelajar berkaitan aspek efektif pembelajaran secara dalam talian. Pembelajaran dalam talian telah menjadi kebiasaan baharu semasa pandemik ini, tetapi kelebihan dan faedah yang diperolehi daripada pembelajaran dalam talian masih perlu dimaksimumkan.